So, matrix. Kalau bab 1 pun awak sangkut, awak tunggulah bab 2 dan ke atas, nanti awak akan jumpa apa. Okey, matrix. Okey. So, matrix. Cuba cerita sikit lah. Matrix ni kertas 1 ada, kertas 2 pun ada. Kertas 1 ada dalam 1-2 soalan. Kertas 2, paling sikit 6 markah. Paling banyak 9 markah dalam kertas 2. Dalam kertas 2 soalan matrix ni yang banyak markah. Tunggu sekejap. Azan. Okey. Okey. So, matrix. So, matrix ni dia duduk dalam kurungan berbentuk petak. Macam ni. So, contoh kita cakap ini matrix A. So, dalam ni kita ada nombor lah. So, nombor-nombor dalam ni dipanggil unsur. Dan matrix ni dia ada baris dan juga lajur. Baris ni adalah dalam keadaan melintang. Ini kita panggil baris pertama lah. Baris 1, ini baris kedua. Baris kedua. Kalau melegak, ini kita panggil lajur. Lajur pertama, lajur kedua. So, matrix ni dia ada pelbagai bentuk lah. Ada yang 4 unsur dekat dalam. Ada yang 1 atas, 1 bawah. Ada yang macam ni. Ada juga yang sampai
3 baris pun ada juga. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okay. 3 baris pun ada juga. Okay. So, macam mana kita nak baca sesuatu matriks tu. Okay. Contoh katalah kita ada matriks A sama dengan 1, 3, 5, 7. Okay. Macam mana kita nak baca kedudukan setiap nombor tu. Okay. Contoh nombor 1. Okay. So, cara nak baca nombor 1 tu, unsur 1 tu, okay, dia adalah baris pertama, lajur pertama. Okay. Awak kena tahulah kedudukan setiap unsur dekat dalam sesuatu matriks. Okay. So nombor 1 tu, okay, itu adalah baris. Nombor 1 tu dia duduk di baris yang pertama dan dia duduk di lajur yang pertama. Kalau 3, dia baris pertama, lajur kedua. Kalau nombor 5, baris kedua, lajur pertama. Kalau nombor 7, baris kedua, lajur, saja. Baris kedua, lajur kedua. Okay. Ya, ataupun awak boleh pakai singkatan macam ni lah. Okay. B1L1. Baris pertama, lajur pertama. Okay. B1L2. B2L1. B2L2. So, penting untuk kita tahu kedudukan setiap unsur dalam sesuatu matriks. Okay, next. Okay, matriks serupa. Okay. Jika dua matriks dianggap serupa, okay. Jika dua matriks, okay, adalah sama. Okay. Maksudnya contoh kalau kita ada matriks A, okay. Matriks A sama dengan matriks B. Okay. So maksudnya setiap unsur dekat dalam matriks A, setiap unsur dekat dalam matriks A dia akan sama dengan unsur dalam matriks B. Sama tu maksudnya setiap kedudukan unsur tu mesti kedudukan yang sama. Contoh kalau kat sini 5, -1, 0, 8. So dekat B pun mesti nombor yang sama dekat kedudukan yang sama. Okay, kalau nombor yang sama tapi kedudukan tak sama, itu matriks tu tidak dianggap matriks yang sama. Okay, dia mesti kalau duduk baris pertama, contoh macam 5 kan. 5 tu dia duduk baris pertama, lajur pertama. So dekat B pun mesti 5 tu duduk dekat baris pertama, lajur pertama juga. Okay. Kalau 5 yang dekat matriks A duduk dekat baris pertama, lajur pertama, tapi dekat B duduk dekat baris kedua, lajur kedua. So itu matriks tu kita anggap dia tak sama lah. Okay. Okay. Contoh katalah dia, okay, katalah dia bagi soalan macam ni. Hitung nilai X dan Y jika K sama dengan L. So dia bagi dua matriks lah. Matriks K plus 4 -3 2X tambah 1 3 10. Okay. Ini satu matrik. Kemudian dia bagi matriks L. Okay. 15 4 -3. Oh, Y tak ada. Ya.
8, 3Y, 9. 7, 3, 10, 8, 12, 9. Okey. So, kalau dia cakap matriks tu sama, K dengan K sama dengan L, okey. So, kalau awak tengok kedudukan setiap unsur yang ada nilai lah, okey, yang bukan yang ada pun boleh ubah, yang ada nilai. Okey, awak tengok 15. Ini dekat K 15, dekat baris pertama lajur pertama, dekat L pun baris pertama lajur pertama. Okey, 4, -3. Okey. Tapi sebelum nak jawab soalan ni, okey, cikgu nak bagi tahu dulu peringkat matriks. Lupa cikgu nak cakap. Okay. Peringkat matriks. Okay. Peringkat matriks ni adalah baris darab dengan lajur. Okay. Darab ni maksudnya bukan kena kira lah. Okay. Dia tulis dalam keadaan nombor darab dengan. Okay. So, contoh kalau kita ada 1, 3, 5, 7. Okay. So, nombor ni ada berapa baris? Okay. Ada 2 baris. Okay. Baris, dia mesti baris dulu baru lajur. Dia tak boleh terbalik. Mesti baris dulu baru lajur. So, baris, macam mana nak kira baris? Awak kena kira secara melintang. Ini satu baris. Ini satu baris. So, dia ada 2 baris. So, 2 darab. Kemudian, lajur, awak kena kira menegak. Ini lajur pertama. So, dia ada 2 lajur. So, matriks ni, peringkat matriks dia kita panggil 2 darab 2. Okay. Tapi awak tak perlu kira lah 2 darab 2 ni sama dengan 4. Tak. Memang cara tulis peringkat matriks macam ni. Okay. 2 kali 2. Okay. Kena tahu peringkat matriks ni sebab bila nanti operasi tambah, tolak, darab, bahagi, okay, kita akan guna peringkat matriks ni. Contoh macam ni. Okay. Kira baris. Baris ada berapa? Ada satu baris je. Baris mesti melintang. Okay. Satu baris je. So, 1. Ada berapa lajur? Okay. Lajur ada 2. Okay. Dekat sini 1. Dekat sini 1. Okay. So, dia jadi 1 kali 2. Kalau dia bagi matriks macam ni, 1, 3, 10. Okay. So, ada berapa baris? Okay. 1, 2, 3. 3 kali. Lajur ada berapa? Ada 1. 1 lajur saja. So, 3 kali 1. Okay. Ini nak baca peringkat matriks. 1, 3, 5, 6, 8, 10. Okay. Kalau macam ni, peringkat matriks dia berapa kali berapa tengku? Cikgu tanya dekat. Ha? Cikgu tanya Apa apa dia? itu? Saya tak jadi. Dia tanya tengku. Dia tanya tengku. Peringkat matriks dia berapa kali berapa? Kenapa? 3 kali 3. 3 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3. Okay. 2 baris, 3 lajur. Kalau bagi bentuk kita ni. 6, 5, 8. Amni. Apa peringkat matriks dia? Satu darab 3. Berapa Amni? 1 kali 3. Tak dengar. Cepat sikit. 1 kali 3. 1 kali 3. Okey, kalau macam ni, baris berapa? Dua, 3 baris, 2 lajur. 3 darab 2. Okey. Okey, so ini peringkat matriks lah.
Okey, kita patah balik dekat soalan tadi. Okay. So, bila dia cakap dua matriks tu adalah sama, peringkat matriks dia mesti sama. Okay. Kalau kita tengok K ni, K dengan L ni, K dia ada 3 kali 3, sini pun 3 kali 3. Okay. Peringkat matrik mesti sama. Kalau peringkat matrik tak sama, okay, matriks tu confirm tak sama lah. Okay, bukan matrik yang sama. So, dekat sini kita nak cari pemboleh ubah X dan juga Y. So, kita tengoklah dekat mana kedudukan pemboleh ubah X dengan Y tu. Kita cari dekat, kita keluarkan bila dia kata matriks K sama dengan matriks L. So, kita boleh keluarkan dalam bentuk persamaan. Kedudukan pemboleh ubah X dengan Y tu, okay, kita samakan dengan kedudukan yang sama dekat matriks satu lagi. Okay, contoh macam kat sini, 2x tambah 1. 2x tambah 1 ni dia duduk di baris kedua lajur yang pertama. So, nilai ni dia sama kedudukan dengan 7. So, awak boleh keluarkan dalam bentuk persamaan untuk cari x. Sebab nilai 2x tambah 1 tu mesti sama dengan 7. Okay. Sebab dia dah cakap dekat soalan, matriks K sama dengan matriks L. So, semua unsur di setiap kedudukan yang serupa, nilai dia mesti serupa. Mesti sama. Sebab tu kita boleh keluarkan dalam bentuk persamaan macam ni. Okay. So, linear macam biasalah. Okay. X sama dengan 6 bahagi 2, X sama dengan 3. So, kita boleh dapat nilai X daripada sini. Okay. Sama juga dengan Y. Y duduk dekat sini. So, kita cari kedudukan yang sama dengan Y. Kedudukan yang sama dengan Y dekat L adalah sini. So, kita keluarkan dalam bentuk persamaan. Nilai 3Y adalah bersamaan dengan 12. So, Y sama dengan 12 bahagi 3. Y sama dengan 4. Boleh faham tak? Boleh Okey. Kita cuba satu. Arahan soalan yang sama, matrik yang sama juga. Okey, sama dengan sini cikgu letak jauh-jauh sebab ada yang dalam bentuk ungkapan algebra. So, letak jauh sikit lah. Okay, ini K, ini L. Okey. Cari nilai X dan Y. Okey, kita kat cikgu Cikgu, yang Keluarkan L bersama. ke? Apa dia? Yang L tu negatif 3 ke? Negatif 3. Negatif 3. Kenal pasti pemboleh ubah tu pemboleh ubah yang awak nak cari itu berada di mana kedudukan dia. Pergi cari dekat matriks yang satu lagi, kedudukan yang sama dengan kedudukan pemboleh ubah yang awak nak cari itu, kemudian keluarkan dalam bentuk persamaan dan selesaikan. So, awak akan mendapat jawapan daripada persamaan itulah.
Tiga, hantar. Yuk hantar. Alia, jangan congak. Tekan kalkulator. Guna kalkulator untuk kira. Walaupun nombor dia simple, tapi kadang-kadang kita congak ni, okay, boleh berlaku kesilapan. Guna je kalkulator. Mairah, mana nilai Y? Kalau ada dapat nilai X, mestilah dapat nilai Y. Awak tak dapat nilai
Y pun itu bukan nilai Y, itu persamaan linear. Nak cari nilai Y mestilah macam awak cari nilai X. X sama dengan berapa? So Y sama dengan berapa? Mestilah ada nombor. Nilai Y tak ada, Umairah, nilai Y. Awak tak cari nilai Y. Dengar tak? Tak ada kali. Okey. Dengar. Dengar tak? Dengar. Umairah ada. Hah? Dengar tak? Last. Nilai Y awak tak ada. Kalau suara cikgu tak dengar, bagi tahu . Okay. Aidil, salah pindah tu Aidil. Kalau Y sama dengan 2. Y ke tadi? Ya. Ini ni. 2 tolak 3. 2 tolak 3. 2 tolak 3X. 10. Salah pindah negatif 2 tu. Kenapa jadi tambah? Kenapa awak pindah negatif 2 jadi tambah? Sebab negatif 2 tu negatif. So awak ubah dia jadi tambah. Betul? Dia pindah Negatif 2 ke awak pindah ke sana jadi tambah 2. Betul? Ya ya. Betul tak? Ha? Contoh. Negatif 3X sama dengan 12. So, X sama dengan 12 tambah 3. Sebab apa jadi tambah? Sebab sini negatif. Betul? Awak faham gitu? Sebab pindah. Awak faham gitu ke? Kayak gitu. Betul? Okey. Okey, faham gitu. Okey. Cikgu ubah sikit persamaan dia. Negatif 3 tambah X. Dia jadi apa? Kalau persamaan yang kedua ni, Negatif 3. ha? Negatif 3 ni pindah pergi belah kanan, dia jadi apa?
Negatif 3. Jadi negatif 3 juga. Kenapa? Positif, positif. Jadi positif. Kenapa sama dengan Ha. atas? Soalan tak sama. Kenapa jawapan cara pindah jadi sama? Soalan tak sama. Atas negatif 3x sama dengan 12. Bawah negatif 3 tambah x sama dengan 12. Tapi kenapa cara pindah dapat jawapan yang sama? Pelik tu. Sebab ada tambah eh. Sebab ada tambah. Habis yang atas. Kenapa jawapan sini sama? 12 tambah 3, 12 tambah 3. Patutnya jawapan tak boleh sama. Sebab persamaan tu tak sama. Soalan dia tak sama. Yang atas ni, awak tak boleh tengok nombor yang nilai nombor yang awak nak pindahkan tu. Awak tak boleh tengok nombor tu positif ataupun negatif. Okay. Awak kena tengok nombor yang awak nak pindahkan tu dia duduk dengan siapa? Dia duduk dengan X. Dan dia duduk dengan X dalam keadaan operasi apa, Aidil? Negatif 3 duduk dengan X. Apa operasi di antara negatif 3 dengan X? Darab. Darab. Pindah jadi bahagi. Mana boleh jadi tambah. Yang ini, bawah ni, awak nak pindahkan negatif 3. Tengok negatif 3 ni duduk dengan siapa? Dia duduk dengan X juga. Tapi tengah-tengah dia ada tambah. Sebab tu dia pindah sana jadi tambah. Negatif 3 pindah sana jadi tambah 3. Yang atas tak bolehlah jadi tambah. Sebab tengah-tengah dia ni adalah operasi darab. So jangan tengok nilai itu positif ataupun negatif untuk nak pindah. Bila awak tengok nilai yang nak pindah tu dia positif ataupun negatif. Sampai bila-bila awak tak akan jumpa awak pindah jadi darab atau jadi bahagi. Asyik jadi tambah, jadi tolak. Jadi tambah, jadi tolak. Sebab awak tengok nilai itu positif ataupun negatif. Tak ada pindah jadi darab ataupun pindah jadi bahagi. Faham tak? Okay, faham? Apa Faris? Faris? Enggak rok Faris? Ya cikgu. Tak apa. Salah Cikgu tu mula. Alia. Buat balik ke? Tak buat balik lah. Salah tu Alia. Cara awak pindahkan tu pun salah juga tu. Mana boleh kita tulis nilai yang kita pindah mana boleh lagi ada dekat tempat yang sama. Contoh pasal ulang lagi benda ni. 3x sama dengan 12. Awak tak boleh pindah. Okey, awak tahu dia pindah jadi bahagi, tapi awak tak boleh buat dekat persamaan ini. Awak kena buat baru dekat bawah. Okay, awak tak boleh buat dia pindah 3, awak letak kat sini. Padahal 3 tu ada lagi kat sini. Pindah ni dia mesti hilang dari tempat asal. Awak tak boleh dah tunjuk 3 pindah dalam persamaan yang sama. Awak kena buat kat bawah baru. Hilangkan 3 tu. Barulah nampak dia pindah. Mula-mula duduk sebelah X. Kemudian tak ada dekat sebelah X. Maksudnya barulah nampak dia pindah. Kalau awak buat macam ni, okay, ada wujud 2, 3. 2 nombor 3 kat sini. Okay. Sebelum pindah pun ada, selepas pindah pun ada dalam persamaan yang sama. Tak boleh tulis macam ni. Awak kena buat baru dekat bawah. Untuk tunjuk yang nampak dah dia pindah. Dia mesti tak ada dekat tempat asal dia. Baik, cikgu. Tapi jawapan tu pun salah jugalah. Okay, so dekat sini, okay, kita tunjuklah. Okay. Yang mana yang tak hantar tu, cikgu tak tahu awak faham ke tak? Awak pun tak ada nak tanya. Cikgu pun tak nak tanya dah. Awak faham ke tak? Okay. Awak rasa awak tak faham, awak tanya cikgu. Okay.
Kalau awak malu ke apa ke, itu ibu tak nak cakap apalah. Okey, so dekat sini, okay, kita nak cari nilai X dengan Y. So, kita tak bolehlah terus ambil yang ini. Sebab apa? Sebab dekat dalam ni dia ada dua-dua, X dengan Y. Macam mana nak cari dua-dua? Serentak. So, kita kena cari bantuan daripada tempat lain, iaitu kita cari daripada sini. Okay. So, sini dia sama dengan sini. So, X per 2 sama dengan negatif 3. So, X sama dengan negatif 6. Kemudian barulah kita boleh guna yang ini. Ini sama dengan mana? Sama dengan sini. So, 3X tolak 2Y sama dengan 2. Okay. So, X ni tadi kita dah cari X. Merah. Kenapa awak punya X tak ada? X dah cari dah. Gantilah balik. Tolak 2Y. Kalau awak masih ada X dengan Y, macam mana awak nak cari Y? Negatif 18 tolak 2Y sama dengan 2. Okay, yang mana yang dapat jawapan salah tu? Okay, linear lah. Jadi, linear awak tak betul. Okay. Negatif 2Y sama dengan 2 tambah 18. Negatif 2Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 bahagi negatif 2. Y sama dengan negatif 10. Boleh salin siapa yang salah. Salah lagi tu Aidil. Terang tadi awak faham ke tak? Awak pun sebut tadi operasi bahagi. Yang awak hantar balik itu tak jadi bahagi pun. Okey, boleh faham semua? Ini baru nak masuk. Dia punya main dia. Okey, operasi asas matriks. Okay. So, operasi asas matriks kita ada operasi tambah, tolak, dan darab. Okay. Operasi bahagi tak ada. So, kita mula dulu dengan operasi tambah dan tolak. Okay, sebab dia kaedah dia sama. Okay, tambah dan tolak. Okay, so untuk operasi matriks tambah dan tolak, okay, so dia punya syarat utama, okay, syarat utama dia adalah peringkat matriks. Kenapa? Apa bahagi tak ada? Kenapa tak ada bahagi? Apa? Kenapa tak ada bahagi? Kenapa tak ada bahagi? Cikgu tak ada jawab lah tu. Cikgu pun tak tahu. Dia orang tak ada buat bahagi. Cikgu pun tak ada jawab kenapa tak ada bahagi. Memang tak ada bahagi. Sebab dia orang tak ada buat bahagi. Okey. Peringkat matriks wajib sama. Okey, wajib sama peringkat matriks. Kalau peringkat matriks tak sama, dia tak boleh tambah dan juga tak boleh tolak. So, contoh, katalah kita ada negatif 2, 11, 7, 4. Okay, so bila dia bagi matriks tambah, mestilah dia akan bagi matriks yang samalah. Okay. Tambah dengan 6,
2, negatif 3, negatif 5. Okay, so matrik tambah dengan tolak ni senang je. Okay. So, kalau awak tengok kat sini, matrik yang pertama, matrik dia 2 kali 2. Matrik yang kedua pun 2 kali 2. Okay, so peringkat matrik dia sama serupa. So, macam mana nak tambah? Kita tambah ikut kedudukan unsur yang sepadan ataupun kedudukan unsur yang sama. Okay, so bila kita gabungkan dua matriks operasi tambah, dia akan jadi satu matriks tunggal. Maksudnya daripada dua matriks akan tinggal satu kurungan matriks saja. Okay, dan jawapan matriks itu pun mesti peringkat ni, dua matriks ni 2 kali 2 punya peringkat matriks. Jawapan kita pun mesti. Okay, so keluarkanlah unsur-unsur yang sepadan. Negatif 2, kedudukan dia sepadan dengan 6. So, negatif 2 tambah 6. Okay. 11. 11, kedudukan dia sama dengan negatif 3. So, letak kat sini jauh sikit. 11 tambah dengan negatif 3. 7 dengan 2. So, 7 tambah 2. 4 dengan negatif 5. So, 4 tambah negatif 5. Okay. So, negatif 2 tambah 6, 4. 7 tambah 2, 9. 11 tolak. 11 tambah negatif 3, 8. 4 tambah negatif 5, negatif 1. So, awak akan dapat satu matriks tunggal dengan peringkat yang sama. 2 kali 2 juga. Sama juga kalau operasi tolak. Okay. Contoh, kalau kita ada operasi tolak. 15, 1. Negatif 2, 7, 8, 11. Tolak dengan, okay, tolak ni kena hati-hati sikit lah kalau melibatkan nilai negatif. Jangan terkurang tanda operasi. Nanti jawapan awak salah. Okay, so ini operasi tolak. So sama juga keluarkan dia punya operasi tolak tu setiap unsur yang sepadan. Okay. So 15 tolak dengan 3 duduk dekat sini. Kemudian sebelah sini 1. Okey, tengok ni 1 dia sepadan dengan negatif 6. Tengah-tengah ni operasi tolak. Okey. Jangan terkurang tanda tolak. Okey. 1 tolak negatif 6. Negatif 6. Okay, jangan pergi tulis 1 tolak 6. Dah habis, salah. Okay. Tanda tolak yang pertama untuk operasi tolak antara dua matriks. Tanda tolak yang kedua untuk nilai 6 yang bernilai negatif. Okay, so kena letak 2 kali tanda tolak. Negatif 2 tolak negatif 5. Okay. Kurungan jangan lupa letak. Okay. Tak boleh kita letak dua operasi bersebelahan tanpa kurungan. Ya, susunan dia dah tak cantik. Sabar. 1 tolak. Okay. Awak kena susun bagi ikut kedudukan dia. Negatif 2 tolak dengan negatif 5. Sini 7 tolak 4. 8 tolak dengan 12. 11 tolak dengan 14. Okay, matriks ni banyak nombor kena hati-hati 15 tolak 3, 12, 3, negatif 4, 7, 3, negatif 3. Okay, so dapat peringkat matriks yang sama lah. Peringkat matriks 3 darab 2. Boleh salin dulu kalau nak salin. Boleh nampak lah. Oi. Jangan marah, jangan marah. Adam, tutup mic Adam. Ha.
Dah, salin Dah, okey. Jangan. Okey, cuba Kita tak payah hantar lah. Kita tanya je lagi random. Tunggu semua lambat lah. 4, 1, -8 tambah dengan 3, -4, 5, 6, -1, 2. Okey, 2 soalan. Dah Okey, soalan nombor 1. Natasha, apa jawapan dia? Natasha, apa jawapan soalan nombor 1? Sekejap cikgu, saya tak buat lagi. Tak buat lagi. Kenapa tak buat lagi? Kejap. Cuba ikut orang lain dulu. Soalan nombor 2. Dia Soalan dia nombor sama kat 2. atas. Ha? Dia sama kat atas. Dalam kira dia. Dalam kira dia sama macam atas. Hmm. Ikut pada peringkat matriks lah. Ikut pada peringkat matriks. Tak boleh cakap sama macam atas. Atas tu peringkat matriks dia lain. Peringkat matriks dia 2/2. Bawah ni bukan 2/2. So awak tak boleh dah dapat bentuk matriks yang sama. Peringkat matriks ni tahu tak? Dam, tak tahu. Lain kali masuk awal. Tak masuk lambat. Okay. Memang tak akan tahu. Okay. Kita tak boleh nak patah-patah balik lah. Peringkat matriks ni, okay. Macam ni rupa peringkat matriks. Nombor yang bahagian atas ni kita panggil baris. Ini baris pertama. Nombor belah bawah ni kita panggil baris kedua. Kalau nombor dalam keadaan menegak ni, lajur ni, okay, kita panggil lajur pertama. Yang sebelah sini jadi lajur kedua. So, peringkat matriks yang cikgu duk sebut peringkat matriks tu, okay, baris, darak dengan lajur. Awak kena jumlahkan. Dekat matriks tu ada berapa baris, ada berapa lajur. So, dekat matriks ni ada berapa baris? Ada 2 baris. Baris pertama, baris kedua. So, dia jadilah 2.
Lajur ada berapa? Lajur pun ada 2. Lajur pertama, lajur kedua. So, jadilah peringkat dia 2 darab 2. Kan kena darab. Kena tulis macam ni je. 2 darab 2 peringkat dia. So, bila peringkat matriks yang dia bagi tu 2 darab 2, bila awak tambah dengan matriks satu lagi, jawapan awak akan dapat rupa peringkat yang sama. 2 darab 2 juga. So, awak tak boleh cakap lah matriks tu sama macam atas. Sebab soalan nombor 1 ni peringkat matriks dia bukan 2 darab 2. Apa peringkat matriks soalan nombor 1 ni? Adam. Nombor 1 ni peringkat matriks dia berapa kali berapa? Dia mesti baris dulu baru lajur. Tak boleh terbalik. Kira ada berapa baris, kira ada berapa lajur. Dia beritahu kat cikgu berapa darab berapa. Adam, berapa darab berapa? 3 darab 3. 3 darab 3. Mana sampai 3 baris? Baris ni awak kira melintang. Ni baris ni kira macam ni. Ini satu baris, ini satu baris. 2 baris. Lajur ni dia kira menegak. Ini satu lajur, ini satu lajur. Sebab tu dia jadi 2 darab 2. So soalan nombor 1 tu, matriks 4, 1, negatif 8 tu, ada berapa baris? Ada? 1. Berapa? 1. Satu baris. Ada berapa lajur? 1. Satu lajur. Ini bukannya nombor ni bukan 400. Ini nombor ni bukan sekali semua. Lajur kira macam ni, menegak. Apa yang kau lajur tu? Ha? Lajur tu yang tadi dekat sini kan. Lajur kira menegak. Sini ada berapa lajur? Awak kira lah menegak. Ya. Ada berapa menegak? Ha? 3. 3. Ni lajur pertama. Ini lajur kedua. Ini lajur ketiga. So dia jadilah matriks 1 darab 3. Kita panggil. So jawapan nanti mestilah jawapan matriks peringkat matriks yang sama. Mesti dapat nombor dia ikut susunan tu juga. Ada satu baris, ada 3 lajur. Natasha, apa jawapan nombor 1? Natasha, cepat. Nombor 1 apa? Apa jawapan nombor 1? Kalau cikgu tunggu awak ni sampai ada kelas lagi kita ni. Lain kali masuk kelas bagi awal. Orang lain boleh masuk awal, kenapa awak tak boleh masuk awal? Lepas tu kalau tak tahu, tanyalah. Tanya free, tak bayar. Kalau cikgu minta duit lagi, kaya cikgu. Tanya aja minta duit. Tanya aja minta duit. Adrian ni, apa jawapan nombor 1? Tujuh. 7. Negatif 3, negatif 3. 7, negatif 3, negatif 3.
Ada yang lain yang buat dapat jawapan lain? Boleh beritahu? Tak ada. Semua dapat jawapan yang sama. Itu jawapan dia 7, -3, -3. So, tambahlah Boleh explain ikut. saya dapat jawapannya. Ha? Boleh explain saya dapat jawapan 7, 3, 3. Boleh? Kalau awak tanya, cikgu bagi tahu. Kalau tak tanya, cikgu jalan je. Lepas tu cikgu suruh tanya. Tak tahu, tanya. So, bila dia 1/3, sini pun 1/3. Okay. So, ambil pasangan dia, Adam. Pasangan kedudukan yang sama untuk awak nak tambah. Dekat sini 4, apa nombor yang sama kedudukan dengan 4 dekat matrik sebelah? Matrik satu lagi, Adam. Nombor apa yang sama? 3. 3. So, 4 tambah 3. Jadi, dah duduk dekat baris pertama, lajur pertama. Kemudian, ambil nombor kedua. 1, pasangan dia -4. So, jarakkan sikit. 1 tambah -4. Kemudian ambil -8, pasangan dia 5. Kedudukan yang sama, jarakkan sikit. Kenapa kena jarakkan sikit? Dah sebab kita nak bagi dia ada wujud 3 lajur. Jangan letak dia rapat. -8 tambah dengan 5. Tutup balik. So, dapatlah satu baris, ada 3 lajur. Ni satu lajur, ni satu lajur, ni satu lajur. Bila awak tambahkan 2 matrik itu. Baris ada satu je. So, jadilah 7, -3, -3. Faham tak? Faham Tapi atas tu apa? Lain tu? Yang atas lain lah. Peringkat matrik dia lain. Mana boleh jawapan sama? Oh, dapat jalan kiri dia lain. Atas. Tak, jalan kira sama je. Cumanya peringkat matrik, bila peringkat matrik dia tak sama macam bawah, memanglah awak nampak operasi tambah dia tu nampak tak sama sebab peringkat matrik pun tak sama. Tapi pasal dia konsep dia sama je. Ambil nilai yang kedudukan sama. Sebab tu kat sini cikgu ambil -2 tambah dengan 6. 2 ni kedudukan yang serupa. Faham tak? 11 dengan -3, 7 dengan 2, 4 dengan -5. So, kau kira tambahkan yang kedudukan yang sama tu? Ya, operasi matriks tambah dan tolak mesti tambah dengan kedudukan yang sama. Tak boleh tambah ikut suka. Okey, jawapan yang kedua. Jawapan yang kedua. Ikman, apa jawapan yang kedua, Ikman? 14-17. 14-17. Ada jawapan lain selain Ikman punya jawapan? Ikman dapat 14-17. Macam ni ke Ikman? Ya, betul. Betul. Ada yang dapat selain daripada 14 dan 17? Tak ada. Kau dapat 14 dan 17 Tapi tambah sekali tu. Dengan -17. Ha? 14 dengan -17. Oh, tukar pula. Tak nampak. Tak nampak. Apa yang tak nampak? Tak nampak negatif kan? Awak tak nampak negatif? Siapa yang tak nampak ni? Awak tak nampak ke cikgu tak nampak? Saya tak nampak. 14 -17. Baru betul. Tapi tadi cikgu tanya, ada yang dapat jawapan lain ke tak? Seorang pun tak jawab ke semua jawab 14-17? Kalau yang ni, macam mana dia dalam kerja dia? Yang ni macam mana pula? Try lah, awak tak try. Ni dia banyak cari kerja ke satu je apa? Ha? Dia banyak jalan kerja Satu ke je lah satu dalam je? kerja. Satu je. Ambil keluarkan bentuk matrik tu, keluarkan ikut nilai yang sama. 6 tambah dengan 3 tolak dengan -5. Ini semua nombor-nombor yang duduk di sebelah atas.
Kemudian awak keluarkan nombor-nombor yang duduk di sebelah bawah. -1 tambah 2 tolak 18. Ini nombor-nombor yang duduk di barisan bawah. Ikut barisan dia keluarkan. Barisan yang atas, keluarkan semua atas. Barisan bawah, keluarkan semua bawah. So, 6 tambah 3, 9. 9 tambah 9 tolak 5, 14 lah. Okay. Kemudian letak jawapan dekat sebelah bawah. -2, 1. -2, -1, 2. 1, 1 tolak 18, -17. Okey, dah. Habis kita tambah tolak. Tambah tolak ni tak ada apa pun. Okay. Boleh, cikgu sambung Boleh tambah tolak ni. Boleh tak? Adam dan boleh. Yang lain boleh Boleh. Boleh. Okey. So, tak ada siapa tanya, cikgu anggap semua okey lah. Okey, sekarang kita nak tengok pula operasi tambah dan tolak juga, tapi dia dalam bentuk persamaan matriks. Yang ni bukan persamaan Yang ni dia matriks tambah dengan matriks. Dia tak ada persamaan. Kali ni operasi tambah dengan tolak juga, tapi dia ada persamaan. Contoh 7 X. Bila ada persamaan, mestilah kena cari pun boleh ubah. 4Y tambah 1. Ini 6. Tolak dengan 3, 2X, Y, 8. Sama dengan 4, -1, 7, -2. Okay. So, yang persamaan ni maksudnya apa? Dia bagi operasi 2 matriks, operasi tolak, dia bagi tahu jawapan. Okay. Dia bagi tahu jawapan kat kita, hasil tolak 2 matriks tu. So, jadilah. So, terbentuklah satu persamaan. Cumanya kat sini kita nak cari nilai. Nilai pun boleh ubah. Okay. Cari nilai X dan Y. Okay. So, first kali kita tengoklah kedudukan X dengan Y. Okay. So, X dekat matriks pertama dekat sini. Matriks kedua, X ada dekat sini. Y duduk dekat sini dengan Y duduk dekat sini. Okay. So, awak hanya perlu keluarkan persamaan yang melibatkan pemboleh ubah sahaja. Okay. Jangan keluarkan persamaan yang tak ada pemboleh ubah. Okay, tak ada pemboleh ubah, awak nak kira pemboleh ubah, nak cari pemboleh ubah, tak boleh lah. So, dekat sini, X duduk kat sini. So, kita carilah. Kita keluarkan semua pasangan kedudukan yang sama dengan X. Ini kedudukan dia sama dengan sini dan sama dengan jawapan dia dekat sini. Semua di kedudukan yang sama. Okay. Baris pertama, lajur kedua. Semua duduk di kedudukan baris pertama, lajur kedua. So, X yang pertama ni, so X lah. Tolak dengan 2X. Sama dengan -1. So, terbentuklah satu persamaan yang ada pemboleh ubah X. So, sampai part ni, selesaikanlah persamaan linear ni macam biasa. Okay. X tolak dengan 2X, -X. Sama dengan -1. Okay. Negatif dengan negatif cancel, X sama dengan 1. So, dapatlah nilai X dekat sini. Kemudian untuk Y. Okay. Untuk Y, ambil pasangan Y. Okay. So, pasangan Y sini, sini. Jawapan dia. Jawapan hasil tolak 4Y tambah 1 dengan Y adalah 7. So, 4Y tambah 1 tolak Y sama dengan 7. So, 4Y tolak Y sama dengan 7 tolak 1. Okay, ini linear ni. Okay. Kau pandai-pandai sendirilah linear ni. Okay. Basic linear ni, benda yang berulang-ulang dalam semua topik. Okay.
4Y tolak Y, 3Y. 7 tolak 1, 6. Y sama dengan 6/3. Y sama dengan, Y sama dengan 2. So, ini persamaan matriks lah, kita panggil. Okay. Hasil tolak dua matriks dan dia bagi jawapan untuk matriks tu. Kita cari nilai pembuli ubah. Boleh salin kalau nak salin. So, yang dah salin, cuba buat yang ni. So itu tak cikgu dia punya jalan kerja dia. Ha? Itu je lah jalan kerja dia. Ini dia jalan kerja dia. Sebab ini dia yang kita nak cari, nilai X dengan Y. Kalau awak pergi ambil yang tak ada kena mengena dengan X dengan Y, tak menjawab soalan lah. Dia suruh cari X dengan Y. Contohlah awak pergi ambil. Okay. Contoh awak pergi ambil ni. Yang atas ni. 7. Tolak dengan 3. Memang 7 tolak 3, 4. Awak nak cari apa? Nampak tak? 7 tolak 3 sama dengan 4. Ini dah memang ada nilai. Kita tak payahlah. Kira semua. Kita kira yang mana yang ada pembuli ubah. Yang kita nak cari je lah. Okay, satu soalan. Entah
Kalau yang mana yang salah tu, ceklah balik awak punya linear, pindah-pindah nilai. Adam, salah tu Adam. Apa awak buat tu? Awak tengok contoh yang cikgu buat dengan apa jawapan yang awak keluarkan. Cikgu nak cari X, cikgu dapat jawapan X sama dengan 1. Cikgu nak cari Y, cikgu dapat Y sama dengan 2. Tapi awak nak cari X, awak dapat apa? Awak dapat nombor tak untuk X tu? Awak tak dapat nombor untuk X. Habis, macam mana awak nak cari X kalau awak tak dapat nombor? Salah tu awak pindah-pindah tu. Mana pergi 2 dengan 4? Mana pergi negatif 2 tambah 4? Hilang ke mana? Awak hilangkan dia ke mana? Awak tulis negatif 2 tambah 4 tu, tapi lepas tu benda nombor tu hilang. Mana pergi nombor negatif 2 dengan 4? Pergi mana? Tinggal 5X dengan X je awak tulis. Mana pergi negatif 2 dengan 4? Hilang ke mana? Sama linear ni, sebutan yang sama duduk di sebelah yang sama. Sebutan yang jenis sama duduk di sebelah yang sama. Yang ada X duduklah dengan ada X. Yang nombor duduklah dengan nombor. So, kalau Y tu, Sama je. Pindah-pindah ni mestilah dapat nilai. Dapat nilai yang awak boleh faham. Y sama dengan 2. Awak faham? Y tu nilai dia 2. Kalau awak dapat Y sama dengan 2Y. Faham macam mana 2Y tu berapa? okay, ya. Ni cek balik nombor 1. Man, kalau tak pasti pakai kalkulator. Jangan congak. Buat apa congak kalau salah? Merugikan. Ke cikgu salah tengok? Cikgu tak tahu. Yang cikgu nampak, Man, yang Y tu awak jawab Y sama dengan berapa? Takut tulisan. Oh, itu memang salah sih. Memang salah. Oh, okey. Salah cikgu tengok betul lah. Takut tulisan awak tu cikgu nampak nombor lain, awak tulis nombor lain. Okay. Alia cek balik linear. Ramai masalah linear.
Salah Umairah. Bukan sebab jadi negatif. Nombor tu dah salah dah. Hmm. Kenapa persamaan awak keluarkan macam tu? Sekejap. Nombor soalan X tu pun salah juga tu. Cuba awak tengok tu. X tu salah tu. Itu jawapan yang awak dapat. Cikgu baru cek. Samaan awak untuk cari X tu pun salah tu. Kebetulan jawapan tu sama. Tapi sebenarnya cara awak keluarkan persamaan salah tu. Tengoklah contoh cikgu buat. Okay. Cikgu bulatkan 3 tempat cikgu bulatkan. Dekat setiap matriks. Ada cikgu bulatkan kedudukan dia. Okey, saya baru perasan. Sekejap lagi saya urut. Salah Aidil. Linear. Mana boleh pindah? Aidil, mana boleh pindah 3 pergi sebelah kiri, Aidil? Itu X tolak 3X tu. Kiralah dulu X tolak 3X dapat berapa? Dan kenapa awak nak pindah negatif 3 dekat X tu? X tolak 3X tu kan sebutan yang sama. X tu satu kan? Ha? X Lepas tu tu awak pergi satu tukar. kan? X tu memanglah satu. So X tolak 3X dapat berapa X? Awak faham tak Negatif sebutan negatif 2? Negatif 2 apa? Negatif 2X lah. Jangan tulis negatif 2 je. Itu sebutan yang ada X. Jawapan pun mestilah ada bunyi X. So 2 sama dengan negatif 2X. Barulah boleh cari X. Kalau awak ada masih lagi ada 2 sebutan X, macam mana nak pindahkan nombor yang sebelah X? Kita boleh pindahkan nombor ni yang duduk dekat pemboleh ubah ni. Bila pemboleh ubah kita tu tinggal satu je. Okay. 3X sama dengan 12. Sebutan yang ada X tinggal satu ni je. Barulah kita boleh pisahkan 3 dengan X. Kalau awak ada 3X tolak X sama dengan 12. Mana boleh pindahkan 3 ni? Ni ada 2X ni yang tak settle. Tinggal satu sebutan X baru kita boleh pisahkan nombor dekat sebelah X. Selagi ada banyak bunyi X, tak bolehlah pindahkan. Kena selesaikan dululah. She sell the seashell Ha? by the seashore. Oi. The shell Kenapa? she said. Tengku nak tanya ke? Dia nak tanya ke? Dia dekat Cina tadi. Tak cikgu. Saya Tak terbuka ada? mic. Oh, okey. Adam.
Kenapa awak punya jalan kerja banyak sama dengan? Ya saya. Kenapa jalan kerja awak banyak sama dengan? Persamaan tu dah ada sama dengan. Awak pergi tambah sama dengan dekat sebelah kiri buat apa? Cikgu mana ada buat persamaan sampai 2, 3. Persamaan satu je. Bukan sama dengan. Simbol sama dengan tu satu je ada kat situ. Itu satulah. Kemudian kita nak cari nilai X dengan nilai Y. Bukan kita nak cari nilai negatif X. Yang awak bagi jawapan tu negatif X. Soalan dia bukan cakap cari nilai negatif X. Barulah kalau cakap cari nilai negatif X, barulah jawapan awak kena tulis macam ni. Negatif X sama dengan 5. Tapi soalan dia cari nilai X. Bila cari nilai X, X je lah. Mana boleh ada negatif-negatif dekat depan. Nak cari nilai X, X je lah. Kenapa ada negatif X? Salah, merah. Yang Y betul tu. Salah. Dua-dua salah. Semua masalah sebab masalah pindah-pindahan. Tak ada masalah lain. Kalau awak tak selesaikan masalah pindah-pindah ni, masalah lah awak. Soalan apa pun awak takkan boleh jawab. Bagilah topik apa pun. Algebra kalau awak tak boleh buat. Cikgu awak kat sekolah nanti tak akan ajar dah tahu algebra ni. Okay. Dia terus masuk je. Algebra ni awak dah belajar masa start form 1 tu. Kalau awak rasa awak lemah lagi algebra, carilah apa-apa latihan untuk buat. Carilah inisiatif sendiri, print ke, cari kat Google ke. Okay. Algebra yang praktis. Orang kena praktis algebra ni, pindah jadi nak buat pindah-pindah ni, pindah-pindah pun boleh ubah ni. Jadi, kalau tak ada inisiatif sendiri, cikgu pun tak boleh bantu lah. Cikgu bantu dengan bagi homework, itu pun ramai yang tak buat. So, kalau awak nak bantu diri awak sendiri, cikgu nak bantu pun awak tak nak buat. Macam mana awak nak bantu diri awak sendiri? Itu pun dah nampak dah. Okay. Macam mana? Selesaikan masalah ni. Cikgu tak boleh nak ulang-ulang dah pindah-pindah ni kalau kesalahan pindah-pindah ni. Okay. Sebab dia akan ganggu tau. Okay, akan jadi lambat. Cikgu tak boleh nak masuk benda lain. Okay, sebab sangkut dekat, masih lagi ada yang sangkut dekat pindah-pindah nilai ni. Okay, cikgu tunjuk soalan ni. Okay. Yang mana yang tak buat lagi ke, salah ke. Okay, salin baliklah. Salah Aidin. Dua-dua salah. Okey. Tengok sini. So, nilai X duduk dekat sini. So, pasangan dia sini dan pasangan dia sini. 3X tolak 2 tambah 4 sama dengan X. Okay. 3X tolak X sama dengan 4
negatif 4 tambah 2. 3x tolak x, 2x. Negatif 4 tambah 2, negatif 2. X sama dengan negatif 2 bahagi 2. X sama dengan negatif 1. Kemudian nilai Y. 4, sini 4 tolak 2Y, ambil pasangan sama, ambil pasangan sama. 4 tolak 2Y tambah 11 sama dengan 3Y. Okay. Kemudian cek sebutan yang serupa. Bagi dia duduk sama-sama. 4 duduk dengan 11. 3Y duduk dengan 2Y. Okay. Sebab bila duduk sama-sama, kita boleh kira dan kita nak hapuskan Y. Y ada banyak. Kita nak Y satu je last kali. Baru kita boleh cari Y. Okay, kalau Y ada banyak, macam mana nak cari Y? 15 sama dengan 5Y. Y sama dengan 15 bahagi 5. Y sama dengan 3. Okay, boleh salin. Oh, saya pasang. Okay. Apa? Salah pindah. Salah pindah. Kalau pindah mana? Salah pindah apa? X. Salah pindah X. Awak bukan salah pindah X, awak hilangkan nombor-nombor tu, awak hilangkan. Oh. Macam mana Aidil? Tadi cikgu dah tunjuk dah tadi Aidil. Nombor duduk sebelah huruf, jangan tengok nombor tu positif ke negatif Aidil. Kena tengok operasi di antara nombor dengan huruf yang kita nak pisahkan tu. Operasi dia operasi apa? Awak buat lagi kesalahan yang sama. Negatif 2x pindah jadi positif 2. Patutnya jadi bahagi. Okey. Satu lagi Cikgu soalan. tanya. Ha? Kalau yang Y tu kan, kalau terbalikkan Y bersama 3 tak boleh lah. Balikkan Y sama dengan 3. Boleh je, tak ada masalah. Sama je. Y belah kiri ke Y belah kanan ke sama je. Janji dapat Y sama dengan ada nombor. Y duduk belah mana tak ada masalah. Janji Y, bukan negatif Y. Okay. Kalau dia cakap nak Y lah. Jangan dia minta Y, awak pergi jawab negatif Y. Tu tak selesai lagi. Tak habis lagi awak kira kalau dapat negatif. Alright. Kasih dulu. Okay, 2 soalan lagi. Ni kita buat yang ni je lah. Ini soalan nombor 1, ini soalan nombor 2.
Okey, dua soalan. Hantar eh. Okey, hantar siap. Cikgu cek semua betul okey dan boleh keluar lah. Okey. Lagi cikgu tag jangan keluar. Okey.
Kasih juga. Sama. Faris, cek balik Faris. Bila salah tu, awak kena cek balik pesan awak keluarkan tu betul ke tidak. Nilai-nilai yang awak keluarkan dekat setiap satu matriks tu betul ke tidak. Awak ambil nilai yang kedudukan yang sama ataupun tidak. Cuba cek balik. Jumpa tak Faris? Samaan awak tu betul ke salah? Jumpa je, jumpa. Jumpa, okey. Cikgu saya dapat pindah ke? Jangan boleh pindah. Salah pindah. Mana boleh ada dua operasi. Awak nak pindah tak boleh. X tolak -5. Bila awak ada dalam persamaan awak ada keadaan macam ni. Ni ada dua operasi. Mana boleh awak pindahkan. Selagi awak tak settlekan dua operasi ni jadi satu operasi. Operasi duduk sebelah-sebelah ni tak boleh pindah. Selagi awak tak settlekan operasi bersebelahan ni tinggal satu. Kena settlekan dulu bagi tinggal satu. Barulah boleh pindah. Tidak salah lah nanti awak pindahkan